Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan cara bagaimana untuk menggunakan bahan bahan mengajar yang telah dibangunkan. Nah, pada langkah 1 iaitu jom nyanyi, murid perlulah menyanyi sambil menari. Lagu ini dipilih berdasarkan tema yang terdapat dalam teks iaitu jaga kebersihan. Kita dengar dulu lagu ini. Hai kawan-kawan, jom jaga kebersihan diri. Ini cara mandi pagi, mandi guna sabun. Gosok, 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 badan dah wangi. Baiklah, setelah mendengar dan membuat gaya berdasarkan lagu ini, murid perlulah meneka bentuk-bentuk yang terdapat dalam lagu tadi. Meneka dua bentuk. Sebagai contoh, bentuk yang pertama ialah segi empat tepat dan yang kedua ialah bentuk bujur. Pada peringkat ini, murid juga diterangkan kepentingan kebersihan, menjaga kebersihan diri. Seterusnya, pada intervensi yang kedua, murid dibenarkan untuk memilih mana-mana ataupun memilih semua kotak-kotak ini untuk kepaparan seterusnya. Sebagai contoh, saya memilih panda ini. Dan paparan Google Slide akan keluar. Tekan slideshow dahulu. Okey. Apabila telah memaparkan ini, murid perlulah menekan audio yang terdapat pada bawahnya. Sebagai contoh, bulat. Selepas itu, murid menyebut semula apa yang telah diperdengarkan daripada audio ini. Okey, aktiviti ini bagi untuk mempelajari, untuk menerangkan murid bahawa kata adjektif bentuk tu terdapat pelbagai lagi bentuk. Seterusnya, kita pergi ke bahagian tadi, pilihlah saya. Murid boleh memilih pula kotak-kotak yang lain. Selepas itu, murid dipaparkan dengan gambar Didi, Jojo dan Nana. Murid boleh memilih sama ada Nana, Didi ataupun Jojo. Baiklah, saya memilih Nana. Sekarang aktiviti selepas menyanyi. Aktiviti ini menggunakan perisian Jamboard. Okey, seterusnya murid perlulah menekan klik kepada next frame untuk menjawab soalan. Soalan teka bentuk saya. Pertama sekali, murid perlulah menggerakkan perkataan-perkataan jawapan ini kepada gambar yang betul, bentuk yang betul. Sebagai contoh, bulat. Letak pada kotak yang disediakan. Yang kedua, segi empat sama. Okay, baiklah. Seterusnya juga sama juga macam tu. Murid hanya menggerakkan saja nama bentuk-bentuk ini untuk mengenali dengan lebih mendalam mengenai kata adjektif bentuk dan juga meningkatkan kefahaman serta meningkatkan keupayaan murid untuk mengingat semula, kerana murid ini mempunyai masalah ingatan jangka pendek. Jadi, aktiviti pengulangan ini sentiasa dilaksanakan. Seterusnya, langkah yang kedua ialah yang M&Ms, iaitu menyanyi, mencari dan sebut. Okey, langkah yang pertama ialah menyanyi. Murid didengarkan dengan lagu kata adjektif bentuk. Selepas itu, semasa murid menyanyi bersama-sama, murid dikehendaki melukis bentuk-bentuk pada udara. Sebagai contoh, segitiga, silinder, segi empat tepat, segi empat sama dan bulatan. Okey, baiklah, kita dengar dulu lagu ini.
belajar 5 bentuk sekarang. Jom kita menyanyi dan juga menari bersama. Segitiga, silinder. Segi empat tepat, segi empat sama, bulatan. Selepas mendengar lagu dan membuat pergerakan di udara, murid perlulah mencari pelbagai objek di sekeliling dan menyatakan bentuk-bentuk objek tersebut. Sebagai contoh, di sekeliling murid ada botol air berbentuk silinder. Pemadam berbentuk segi empat tepat. Kita masuk kepada langkah yang kedua, iaitu arrange to get me. Arahan menyatakan bahawa klik pak beruang. Kita klik pak beruang. Aktiviti arrange to get me. Paparan sebegini akan keluar. Pertama sekali, murid perlu menulis nama tarikh, susun huruf menjadi perkataan yang mengandungi kata adjektif bentuk. Sebagai contoh, segi empat sama. Segi empat bulat. Bujur. Silinder. Kita beralih pula kepada aktiviti yang kedua. Macam biasa, menulis nama dan tarikh. Padankan bentuk dengan betul. Murid hanya memadankan sahaja. Contohnya segi empat tepat. Silinder di sini. Segi empat sama. Bujur. Dan bulat. Dan bulat. Bujur dan bulat. Seperti Selepas itu, murid menekan button finish dan boleh check my answers. Jawapan markah akan ditunjukkan pada bahagian atas. Seterusnya ialah permainan dummy. Dummy merupakan sejenis permainan jam yang memerlukan murid menjawab soalan berdasarkan warna-warna pada laluan ini. Sekiranya murid berjaya menjawab soalan sehingga tamat, murid akan diberikan ganjaran. Dan sekiranya murid tidak dapat menjawab soalan, murid perlulah mengundur satu langkah ke belakang. Seterusnya, untuk ke paparan dam ini, murid boleh menekan gambar dadu ini untuk ke bahagian dadu, dan tekan pada kotak ataupun papan permainan ini untuk ke paparan jamboard yang mengandungi papan dam. Baiklah, kita akan mulakan permainan, tapi sebelum itu murid boleh memilih untuk memilih token, iaitu orang yang mewakili dirinya, sama ada berwarna biru ataupun warna merah. Pada sampul misteri ini, murid perlulah menjawab soalan berdasarkan warna-warna pada kedudukan masing-masing. Baiklah, pertama sekali kita akan baling dadu dulu. 6. Kita ke papan dummy semula. Warna merah,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 iaitu merah jambu. Murid perlu menjawab soalan yang ada pada merah jambu. Soalan yang ada pada merah jambu. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan bentuk bola rugby. Jadinya bentuk bola rugby ialah bujur. Sekiranya murid salah jawab, murid perlulah mengundur ke belakang. Dan sekiranya murid dapat menjawab soalan dengan betul, murid kekal pada kedudukannya. Okey, kita cuba sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, murid dapat nombor 9 iaitu warna kuning. Soalannya, adik memegang tayar kereta yang berbentuk apa? Sebab kita belajar kata adjektif bentuk. Adik memegang tayar kereta yang, sekiranya murid jawab segi 4 tepat, murid akan dikehendaki mengundur ke belakang. Sekiranya murid dapat menjawab betul, akan kekal pada posisi. Okey, baiklah. Seterusnya, kita beralih pula pada langkah yang seterusnya, iaitu aktiviti latih tubi ICAP. Aktiviti ini merupakan intervensi yang menggunakan aplikasi WordWall. Seperti yang kita tahu, aplikasi WordWall ini mempunyai pelbagai jenis permainan. Okay, aktiviti latih tubi ini juga menerapkan menerapkan soalan pelbagai tahap, iaitu dari mudah ke sukar, ataupun murid-murid boleh memilih sama ada hendak menjawab aktiviti cari kata, isi tempat kosong, bukan misteri ataupun roda ayat terlebih dahulu. Baiklah, kita cuba aktiviti cari kata. Okay. Murid menulis namanya, contoh, dan tekan butang start. Okey. Ini berbentuk cari kata, itu word search. Cari bentuk-bentuk yang anda belajar. Okay, bentuk yang kita belajar tadi, bujur, silinder, bulat, segi 4 sama, segi 4 tepat dan segi 3. Okay, murid hanya tekan sahaja. Contohnya kita cari. Okay. Segi 4 tepat. Okey, seterusnya segi 4 sama. Seterusnya bujur. Bulat. Dan akhir sekali, dan seterusnya. Okey, murid menjawab soalan sehingga tamat. Segi 3. Sekiranya murid salah jawab, dia akan pangkah dan nyawa akan ditolak 1. Okey, kita bergerak kepada aktiviti ICAP yang seterusnya, iaitu isi tempat kosong. Aktiviti isi tempat kosong ini memerlukan murid untuk memilih jawapan yang betul berdasarkan ayat. Sebagai contoh, ibu menggoreng ikan menggunakan kuali, bulat ataupun segi 4 tepat. Okay. Kita heret sahaja jawapan dan masuk dalam kotak dan tekan submit answer. Okay. Seterusnya, buku hitam itu berbentuk segi 4 tepat. Submit answer. Seterusnya, tayar kereta ayah yang bulat telah kempes. Submit answer. Suzy makan sandwich bujur. Sekiranya murid menjawab soalan yang salah, soalan akan dipangkah. Bola rugby, bujur itu kegunaan Farid.
Setiap permukaan dadu berbentuk segi empat sama. Setelah murid berjaya menjawab, paparan markah akan diperlihatkan. Okey, baiklah kita pergi kepada aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang ketiga iaitu kad misteri. Kad misteri ini memerlukan murid untuk mencari objek di sekelilingnya. Kad misteri mengandungi kata adjektif bentuk dan apabila murid menekan kad tersebut, murid diminta untuk mencari objek yang mempunyai bentuk tersebut. Cari objek yang berbentuk segitiga. Murid perlu mencari objek yang berbentuk segitiga di sekeliling. Okey, seterusnya murid akan melaksanakan aktiviti ini sehingga tamat. Aktiviti yang terakhir ialah roda ayat. Roda ayat ini memerlukan murid untuk membina ayat setelah memusingkan roda. Contohkan spin it. Bujur. Murid perlulah membina ayat berdasarkan kata adjektif bujur. Sebagai contoh, temikai itu berbentuk bujur. Seterusnya, eliminate dan spin it lagi sekali. Segi empat tepat. Sebagai contoh, buku latihan saya berbentuk segi empat tepat. Aktiviti ini diteruskan sehingga tamat. Baiklah, aktiviti telah tamat. Jadi, pengulangan aktiviti-aktiviti dapat meningkatkan ingatan murid kerana murid inklusif saya mempunyai masalah kognitif iaitu ingatan jangka pendek. Aktiviti-aktiviti latih tubi, aktiviti yang mempunyai warna yang menarik, aktiviti yang mempunyai permainan dapat menarik perhatian murid kerana murid ini juga cenderung dengan warna-warna kerana dia akan lebih fokus sekiranya warna-warna yang menarik digunakan. Seterusnya, audio dan video yang menarik juga yang mengaplikasikan lagu kanak-kanak zaman sekarang juga dapat menarik perhatian murid untuk belajar. Itu sahaja.